Toyol ni mesti ramai tak tahu yang dia merupakan salah satu punca-punca kejadian hantu. Tapi dia ni bukan hantu yang seram-seram lah. Dia hantu yang kecil-kecil, comel-comel, keding-keding macam tu. Toyol ni juga merujuk kepada kanak-kanak hantu ataupun lembaga kanak-kanak yang ditugaskan untuk mencuri harta benda seperti duit. Dan toyol ni macam kita tahu, dia dipelihara oleh manusia. Nampak bijak kan? Saya baru Google tadi maksud toyol tu apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my share puaka. Lama tak buat share puaka ni, berpeluh dahi saya. Sebelum tu saya nak cakap lah yang saya sekarang dah aktif dekat TikTok. Korang boleh follow TikTok saya di mana saya nak buat short puaka dekat sana, geng. Saya juga akan live setiap malam dekat TikTok. Kita borak-borak santai dekat sana sambil buat lawak. Korang gelak, aku buat lawak. Lidah aku dah terbelit borak dekat TikTok tu. Tambahan lagi, korang boleh drop that subscribe button di YouTube channel saya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang nampak, di bahagian chat, ting, ada butang ni, geng. Butang ni, korang boleh bagi saya super sticker ataupun super gift. Semoga murah rezeki kepada mereka yang memberi. Dan share puaka kita pada malam ni, kita nak borak tentang toyol. Toyol ni comel je rupa dia. Kecil-kecil, hijau-hijau macam Hulk tu. Hulk besi tak cukup sifat. Kenapa? Sebab kecil now dia, geng. Toyol ni juga jenis yang suka kacau orang. Tapi bukan jenis kacaunya, bukan yang tu, geng. Itu seram. Toyol ni jenis suka kacau orang daripada segi mencuri. Dia suka curi duit orang, geng. Tapi jenis toyol ni lah, bagus dia tak curi banyak-banyak. Dia curi sikit-sikit je. Tapi yang tu pun sakit hati juga, curi duit kita sikit-sikit. Kita ni dah lah tak berduit, tiba-tiba dia pergi curi pula. Apa yang tinggal nanti? Nak beli nasi bujang pun tak cukup. Tapi macam tu lah sifat toyol ni. Anda kata korang ada RM10, toyol takkan ambil 10-10 tu, geng. Dia akan ambil RM3, dia ambil RM2, dia ambil RM1. Dia tak ambil banyak. Bagus kan toyol ni? Sebab tu lah, kalaulah anda kata duit kita kena curi, benda first yang kita carut adalah toyol mana yang curi duit aku ni. Siapa cepat yang curi mengaku sebelum aku tunjal dahi dia. Kenapa kita petik toyol? Sebab orang mencuri sikit-sikit, geng. Dia tak curi banyak-banyak. Memang spesies toyol orang macam ni. Tapi menurut kata ustaz lah, toyol ni memang saiz dia kecil, tak besar, geng. Lebih kurang dalam 60 hingga 50 cm je. Besar mana tu? Mana pembaris aku? Lebih kurang macam ni je lah. Kecil betul, geng. Ada orang cakap toyol ni warna hijau, betul ke? Toyol ni macam-macam warna ada, geng. Ada warna hijau, warna merah, warna polka dot, warna pink, macam-macam ada. Tapi yang dikatakan oleh ustaz lah, kebanyakan toyol yang dia nampak adalah berwarna kemerah-merahan. Muka dia pula memang muka bulat betul, geng. Biji mata dia ni ibarat terkeluar, menampakkan urat-urat warna merah. Dahi dia ni menonjol ke depan. Mulut dia ni lebar sampai ke sini, macam Joker tu. Dan dikatakan toyol ni berkepala botak. Tak pernah ustaz tu cakap, aku jumpa toyol, rambut dia selep tepi macam gini. Tak pernah. Dia cakap toyol ni rambut botak. Dan toyol ni memang suka dibelai, dia suka dibuat main. Ibarat macam budak-budak. Toyol ni juga dikatakan dia sikit nakal, geng. Tapi dalam nakal dia bijak dalam soal mencuri. Dia tahu macam mana nak menyelinap di tempat-tempat kecil, di tempat-tempat tersorok. Dikatakan juga dia ni laju, geng. Bagi yang tak tahu, toyol ni merupakan jin bangsa kafir, geng. Tapi dia telah ditangkap dan dipergunakan oleh manusia untuk tujuan yang tak baik. Kesian toyol ni, geng. Dah lah kecil, elok, tak kacau orang. Tiba-tiba manusia ambil dia, pergi buat sindiket haram mencuri. Toyol ni kegunaan dia satu je, geng. Macam kita tahu, kegunaan dia adalah untuk mencuri dalam keadaan gaib. Owner duduk kat rumah, silang tangan, tahu-tahu duit masuk. Tapi bang, toyol ni kan curi sikit-sikit. Macam mana nak kaya, bang? Kalau hari ni curi RM2, esok RM2, sikit sangat lah, bang. Tak berbaloi lah nak bela toyol ni. Iya, memanglah sikit. Tapi kau kena tahu satu benda, bahawa toyol ni rajin. Dia pergi rumah A, dia ambil RM3.
Lepas tu dia pergi rumah B, dia kaut RM3. Tahu-tahu dah 10 rumah geng dia pergi pecah masuk. Itu baru 1 hari. Kalau 30 hari tanpa cuti weekend, kaya owner geng. Senang cakap, bela toyol memang balik modal. Tak payah kau pergi buat food court jual nasi kerabu ke apa, tak payah. Bela toyol seekor 2 dah kaya. Tapi rakan-rakan sekalian yang ada rasa niat nak bela toyol ni, nak bela toyol ni pun ada syarat dia. Di mana syarat dia ni memang langgar hukum syarak Islam lah. Antara syarat-syarat besar korang nak bela toyol ni, ini tulisnya. Takut nanti ada mak cakap, Aiman pergi beli toyol seekor 2, mak nak bela lah, bosan lah bela kau, nak bela toyol pula. Kau tulis, nanti boleh cakap dekat mak korang. Antara syarat-syarat besar bela toyol adalah, yang pertama, tidak mengamalkan ajaran Islam. Gila kau, solat 5 waktu tiba-tiba bela toyol. Lain macam geng. Syarat yang kedua, tidak membuat kebaikan. Kau bayangkan, member tu bela toyol, tapi suka menderma. Toyol tu curi RM3, dia bagi derma RM3. Toyol tu curi RM10, dia bagi derma RM10. Toyol tu nanti bengkak pandang tuan dia. Engkau suruh aku mencuri sebab kau nak derma. Yang ketiga, benda ni memang rare lah. Di mana pembela toyol ni kena get ready, serahkan isteri untuk diabdikan kepada toyol. Di mana toyol ni dia akan nenen susu si isteri. Dan juga dikatakan toyol ni akan setubuhi isteri si pembela. Kenapa nak kena nenenkan toyol? Sebab toyol ni memang budak kecil geng. Memang kena menyusu. Takkanlah kau nak bela lembu seekor dekat rumah semata-mata nak susukan toyol. Syarat yang seterusnya, kena sediakan tempat tidur toyol dan juga tempat makan toyol. Di mana tempat tersebut kenalah penuh dengan kemenyan. Kena ada tempat yang elok, macam bilik bayi. Macam mana bilik bayi? Bilik bayi ni ibarat bilik yang berwarna-warni. Adalah mainan kereta bomba satu, ada Barbie satu. Sebab apa? Sebab dia budak-budak, dia nak bermain. Kena sediakan benda tu. Dan yang seterusnya, rumah korang nak bela toyol ni, korang kena berjauhan daripada pusat agama ataupun rumah orang-orang beragama. Engkau bela toyol dalam rumah engkau sebelah masjid. Toyol tu baru nak main, tiba-tiba Allahu Akbar. Terbakar geng toyol tu nanti. Sebab itulah kena jauh daripada pusat agama. Yang paling rare lah, di mana engkau kena layan toyol ni dengan sifat lemah lembut, bersopan santun. Ala toyol, ala. Macam tu, lemah lembut je geng. Dan dikatakan juga engkau kena selalu bawa dia pergi berjalan-jalan. Jangan engkau terperap je dia dekat rumah. Toyol ni bukan macam Gen Z zaman sekarang. Bagi tablet, daripada nangis, tengok tablet terus senyap. Bukan macam tu geng. Kau kena bawa dia pergi jalan-jalan. Makanan toyol ni pula bukannya biasa-biasa. Walaupun dia budak-budak, dia tak makan super ring, dia tak makan cikadis, twister semua ni. Dia nak susu ibu. Dia nak darah daripada pembela. Susah kan nak bela toyol? Itulah memang susah geng. Dan dikatakanlah, engkau nak dapat toyol ni bukan mudah, harga dia mahal geng. Kau kena pergi kat satu rumah bomoh, cakap dekat dia, "Moh, saya nak beli toyol RM1 2. Bungkus tepi ikat mati." Tapi toyol tu bomoh bungkus asing-asing lah sebab takut bergaduh. Harga dia memang mahal geng. Harga dia ibarat sebiji kereta Saga 2022. Mahal geng. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak hurai lagi cara-cara bela toyol ni geng. Mana tahu ada yang berminat nak bela toyol, kan bercita-cita nak masuk neraka dengan cara bela toyol. Boleh follow geng. Nak bela toyol ni tak payah ada ritual khusus. Selalunya nak bela makhluk-makhluk gaib ni, dia kena ada ritual, betul tak? Tapi toyol ni tak payah ada ritual. Engkau cukup kelekapan dia dah boleh jaga. Seperti bagi susu on time, bagi makan on time, bawa jalan-jalan, kena selalu bermain dengan dia supaya dia tak sunyi. Contoh macam bagi makan, waktu pagi kau kena bagi makan sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Kalau tengah malam tu dia macam tengah menangis ke apa, kau kena bangun pergi jaga dodoikan. Memang ibarat jaga budak-budak geng. Dan untuk kita pula, jenis yang tak nak berkait dengan toyol ni, kita nak tahu macam mana dia ni bela toyol ke apa, ada tanda-tanda dia geng yang kita boleh cegah, yang kita boleh ambil kira. Seperti pembela toyol ni, lepas makan dia takkan cuci tangan. Kalau boleh, pas makan dia terus tidur dengan tangan kotor dengan nasi tu. Kenapa? Sebab nanti toyol akan datang, dia akan tolong hisap satu persatu sampai licin jari member. Yang kedua, ciri-ciri dia adalah
dia akan berjalan sambil tangan ke belakang macam YB macam tu. Kenapa? Sebab dikatakan toyol ni dia suka duduk atas belakang member, geng. Toyol dia suka duduk macam ni. So kat belakang kena pegang lah daripada jatuh. Ibarat kau dukung baby macam tu. Itulah cara nak dukung toyol. Yang ketiga, dikatakan rumah kena warna-warni. Contohlah, engkau pergi melawat rumah member kau, macam taska, geng, rumah dia. Atap pink, dinding hijau, bawah sikit biru, lantai warna coklat cair. Meriah, geng. Pening kepala masuk rumah dia. Elok-elok, takut itu dia bela toyol. Yang keempat, kita dapat tahu dia bela toyol apabila kita dapat nampak dekat satu bilik ni dipenuhi dengan barang mainan yang bertaburan dan juga makanan. Makanan ni berterabur, geng. Sana ada, sini ada. Memang berterabur. So, dengan cara-cara itulah kita dapat tahu, awak ni bela toyol je. Tapi guys, untuk kita lah, ada cara juga untuk elak toyol ni masuk dalam rumah kita. Macam mana? Nak tahu? Okey, ini cara dia. Yang pertama, kalau kita tengah makan ke, baru siap makan ke, benda first kali, jangan biarkan ada sisa makanan di pinggan. Kalau dah siap makan, cepat-cepat basuh pinggan. Sebab apa? Toyol suka makan sisa makanan kita yang tak habis, yang dah kering. Terasalah tu aku cakap macam tu. Lah, pinggan kau, mak kau yang basuh, bukan kau. Yang kedua, bela ikan puyuh dalam rumah. Sebab apa? Toyol suka main ikan puyuh. Korang beli ikan puyuh dekat ruang tamu, nanti toyol datang, dia main. Niat dia nak pergi mencuri. Nampak ikan puyuh macam, dia jadi attract. Dia suka dengan ikan puyuh. Itu salah satu cara-cara dia. Yang ketiga, jangan simpan mainan yang berupa manusia. Contoh zaman sekarang ada banyak kan, teddy bear, Barbie tu semua. Memang rupa macam manusia, boleh kelip-kelip macam tu. Aku pula yang seram. Kalau boleh jangan simpan. Sebab apa? Toyol suka main yang benda-benda macam tu. Dan yang terakhir, dikatakanlah pergilah tabur biji kacang hijau. Sebab macam tahu bahasa apa tu, aku dah cakap, borak banyak sangat, tersasul lidah aku. Yang terakhir, macam yang kita tahu, cara nak jerat toyol ni adalah dengan tabur kacang hijau di sekeliling rumah. Sebab apa? Sebab toyol ni suka mengira, tapi dia tak pandai mengira, geng. Contohnya, kau dah tabur biji kacang hijau, dia akan pergi ke biji kacang hijau, dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Lepas 5 apa? 10 5, 10, 13, 40. Salah. Kena kira balik. 1, 2, 3, 4. Dia akan kira sampai pagi, geng. So, itulah cara-cara nak jaga rumah daripada kena perangkap toyol. Thank you rakan-rakan sebab sudi join share puaka pada malam ni. Nak tengok cerita seram lagi, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada yang bagi gift. Kita jumpa di lain waktu, di lain hari. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Assalamualaikum. Ciao.